Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana kita ada perubahan sedikit jadual bermula pada hari ini sehingga ke akhir Ramadan nanti, kerana kita nak beri laluan pada waktu malam hari untuk kita sama-sama melaksanakan salat tarawih, kerana tak lama lagi kita akan menerima satu bulan baru yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan ibadat yang mesti direbut dan dikejar oleh orang-orang Islam. Bahkan Al-Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis daripada yang menceritakan kisah bagaimana Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengaminkan doa Jibril tersebut, yang mana Jibril mengatakan raghima anfu abdin man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah, atau kama qala, yang bermaksud malang bagi seorang hamba apabila dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki untuk masuk dalam bulan Ramadan, fansalakha minhu, apabila Ramadan beredar daripadanya ataupun apabila dia keluar daripada bulan Ramadan itu, falam yughfar lahu, dia tidak diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Ramadan kali ini memberikan kita pengampunan, memberikan kita sifat taqwa, memberikan kita semangat yang tidak luntur sehinggalah ke akhirnya. Kerana Ramadan ini dia ada fasa-fasanya. Ada fasa yang tiga sepertiga awal. Fasa ini kebanyakan daripada kita bersemangat, bertenaga. Fasa pertengahan, iaitu 2/3 daripada bulan, yang ni berkurang sikitlah sebahagian daripada semangat, tapi masih boleh tahan lagi. Tapi bila masuk fasa yang ketiga, iaitu juzuk ataupun bukan juzuk sepertiga akhir, yang ni kadang-kadang ramai yang sudah terkorban. Jadi kita tidak mahu kita termasuk dalam golongan yang terkorban itu. Kita mahu dan kita harap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat sehingga ke akhir Ramadan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, sehingga kita berjaya mendapat malam Lailatul Qadar. Tak nak lagi malam terakhir ni masih lagi digelar Lailatul Qamdar, kerana berlega di Qamdar yang banyak daripada di masjid. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita doa bersama. Jadi insya-Allah kuliah kita bermula pada hari ini sehinggalah akhir Ramadan kita akan laksanakan
pada waktu seperti inilah, iaitu pada pukul 5:30 petang. Mungkin ada di kalangan ibu-ibu yang mengikuti kuliah ni, dia kata, alamak, waktu ni waktu sedang bersilat di dapur ni, kan? Macam mana saya nak dengar kuliah? Dengar kuliah tak perlu tengok pun tak apa. Pasang kuliah, boleh dengar suara. Tak tengok muka saya pun tak apa. Kerana yang penting tu bukan muka saya. Muka siapa pun tak apa. Tapi yang penting ialah isi kandungan. Ya? Jadi boleh follow sambil-sambil masak tu. Daripada dengar benda-benda lain, kita boleh dengar kuliah-kuliah agama. Ya? Yang dianjurkan oleh Global Ihsani, insyaAllah. Baik, kita sambung bab yang baru hari ini, iaitu bab 119. Siapa ada buku boleh tengok 119, bab al-khuruju ila ad-dai'ah. Bab keluar pergi ke kebun, bab keluar pergi tempat pekerjaan, tempat pertanian. Baik. Hadis nombor 236. Riwayat nombor 236. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'adz ibnu Fudalah qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma wa kana li sadiqan فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة له. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Mu'adz bin Fudalah telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Hisham Ad-Dastuwai telah menyampaikan kepada kami daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abu Salamah. Dia mengatakan, ataitu Aba Sa'id al-Khudri. Aku pergi berjumpa dengan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Sinan, nama Abu Sa'id al-Khudri ini, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Abu Salamah kata, Abu Salamah ni tabi'in lah. Dia kata, pada satu ketika saya pergi berjumpa dengan Abu Sa'id al-Khudri. Siapa Abu Sa'id al-Khudri? Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia pun adalah sahabat Nabi SAW. Wa kana li sadiqan, dan dia merupakan sahabat aku. Maksud Abu Salamah ni berkawan dengan Abu Sa'id al-Khudri. Faqultu, lalu aku sebut kepada Abu Sa'id, ala takhruj bina ila nakhl? Kenapa tidak engkau keluar bersama kami untuk pergi ke kebun tamar? Orang Madinah terkenal dengan profession sebagai penanam buah tamar. Kan bila masuk bulan Ramadan ni orang cari buah tamar lah kan. Jadi dia tanya kepada Abu Sa'id, Abu Salamah tanya pada Abu Sa'id, jomlah kita pergi keluar pergi kebun. Fa kharaja, lalu Abu Sa'id dia pun keluarlah. Wa alaihi khamisatun lah, dan dia memakai pakaian yang khas, itu khamisah ni dikatakan pakaian yang diambil, yang diperbuat daripada suf, daripada bulu kambing. Jadi maksudnya dalam bab ni Al-Imam Al-Bukhari nak bagi tahu, kalau nak pergi ke tempat pekerjaan, kalau nak pergi ke kebun, pakai pakaian yang sesuai, pakai pakaian yang elok. Bukanlah makna bila pergi ke kebun tak perlu memakai pakaian. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah tutup aurat, jadi baju tak payah pakai. Tak. Maksudnya itu di antara adab yang dianjurkan oleh Islam, kita memakai pakaian yang elok ketika mana kita nak keluar pergi tempat kerja. Okey, baik. Sebab itu kata pengarang kitab Rashul Barak ni, dia kata, faedah yang boleh kita ambil daripada riwayat ni. Ini bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Mungkin ada nanti dia akan tanya. Dia kata, Ustaz, ini bukan hadis Nabi ni. Ini adalah hadis mauquf. Ini merupakan hadis mauquf, iaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kerana hadis ni ada 4 kategori. Melihat kepada siapa hadis ni disandarkan, hadis boleh dibahagikan kepada 4. Ada yang dipanggil sebagai hadis qudsi, ada yang dipanggil sebagai hadis marfu', ada yang dipanggil sebagai hadis mauquf, dan ada yang dipanggil sebagai hadis maqtu'. So apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi ialah apabila ia disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Apa yang dimaksudkan dengan hadis marfu'? Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Apa itu hadis maqtu'? Hadis maqtu' ialah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Jadi hadis ni ada 4 kategori melihat kepada siapa ia disandarkan. Okey, jadi hadis yang kita baca ni dia bukanlah hadis marfu'. Dia bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, tapi disandarkan kepada sahabat. Maksudnya sahabat punya amalan, sahabat punya perkataan. Nak tengok sahabat ni macam mana adab mereka, kerana mereka ni orang yang dididik oleh Nabi SAW. Generasi yang dididik oleh Nabi. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menganggap sahabat ni golongan yang mulia. Kita mengambil manfaat daripada pemahaman sahabat. Walaupun kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah tidak menganggap perkataan sahabat tu sebagai dalil hukum. Tetapi kita beristiqnas. Kita mengambil perkataan sahabat tu sebagai panduan. Walaupun dia bukan hujah dalam agama. Kerana hujah dalam agama ni Quran dan sunnah. Kerana kedua-dua inilah yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jal. Quran itu dipelihara oleh Allah. Sunnah tu juga dipelihara oleh Allah. Dengan adanya ulama-ulama hadis. Tetapi selain daripada tu, golongan sahabat ni mereka bukan maksum. Ada di kalangan sahabat yang buat silap. Ada di kalangan sahabat yang terjebak dalam perbuatan salah dan dosa. Ada di kalangan sahabat yang dihukum oleh Nabi SAW. Hukum hudud pun ada. Tapi kita hormat mereka sebagai generasi yang terbaik yang pernah dididik oleh Nabi SAW. Pemahaman mereka itu lebih baik daripada pemahaman generasi yang lain. Apabila mereka berbeza pendapat, golongan sahabat berbeza pendapat dengan golongan sahabat yang lain, maka di situlah kita akan menilai pandangan-pandangan ulama yang memilih salah satu pandangan daripada perbezaan pandangan tersebut. Baik. Apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini ataupun daripada riwayat ini? Khurujus sahabah ila basatin wal mazari' li ri'ayatiha wal ishrafi 'alaiha. Riwayat ni nak bagi tahu golongan sahabat pun ada kalanya mereka keluar pergi ke tempat punca pendapatan mereka. Ada di kalangan sahabat yang keluar pergi ke kebun mereka untuk urus dan untuk tinjau. Bukanlah makna bila sahabat tu belajar dengan Nabi SAW, maka sahabat terus buang dunia, langsung tak peduli pasal dunia. Tak betul. Itu bukan yang dikehendaki oleh Islam. Islam tak suruh kita buang dunia, tak. Islam suruh kita jadikan dunia ni untuk mendapatkan akhirat. Islam suruh kita menjadikan dunia ni sebagai ruang untuk kita mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Mana mungkin seorang yang beriman nak buang dunia seluruhnya, sedangkan dunia ini tempat untuk dia mengutip pahala, sedangkan dia mempunyai tanggungan yang mesti diuruskan. Kan tak mungkinlah sahabat ni tak kerja. Kalau dia tu ada tanggungan yang perlu diberikan nafkah. Jadi sebab itu para sahabat bekerja. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada sahabat yang menyebutkan, antaranya Al-Bara' bin Azib. Bara' bin Azib menyebutkan, dia kata, "Laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innama kanat lana dai'atu wa ashghal, walakinna an-nas lam yakunu yakzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib." Yang bermaksud, "Laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah." Kata Bara' bin Azib, Bara' sahabat Nabi. Dia kata bukanlah semua di kalangan kami ni dengar hadis daripada Nabi SAW. "Innama lana dai'atu wa ashghal." Kerana kami mempunyai kebun yang perlu diurus. Kami mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang perlu diselesaikan. Kenapa sahabat sebut begitu? Kerana sahabat nak bagi tahu, ada di kalangan kami ni yang setengah keadaan terpaksa untuk pergi kerja, terpaksa untuk tidak bersama dalam majlis Nabi. Tapi Bara' kata apa? Bila sahabat pergi kerja, bila sahabat pergi bertugas, bila sahabat uruskan kehidupan mereka, bila sahabat nak pergi cari nafkah, bukanlah bermakna mereka mengabaikan terus pengajaran agama, pengajian agama. Maka Bara' kata, "Walakinnan nas lam yakunu yakzibun yawma idzin
Tetapi manusia di zaman sahabat, manusia di zaman kami, iaitu golongan sahabat ni, lam yakunu yakzibun. Mereka tidak berbohong. Mereka tidak berbohong pada zaman ini. Fayuhaddithu syahid al-ghaib. Maka orang yang hadir untuk bertemu dengan Nabi SAW, mereka yang hadir sewaktu Nabi mengucapkan apa-apa hadis, mereka yang hadir melihat perbuatan-perbuatan Nabi SAW, mereka akan sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Mereka akan sampaikan kepada orang yang tidak melihat perkara itu. Mereka akan sampaikan kepada golongan yang tidak dengar direct daripada Nabi SAW. Itu kata Barak bin Azib. Menunjukkan para sahabat, mereka juga ada urusan dunia yang perlu mereka uruskan. Ini nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu kat kita, apabila kita nak beragama, bukanlah bermakna kita kena buang dunia terus. Bukan bermakna kena letak jawatan terus. Boleh bekerja, tetapi jangan abaikan agama secara total. Jangan abaikan agama secara total. Ada waktu kita beribadah, ada waktu kita bekerja. Bahkan dalam agama ni, Nabi SAW menyebut hatta ma taj'alu fi imra'atik, atau kama qal, setiap daripada apa yang kita nafkahkan di jalan Allah akan dihitung pahalanya, akan diberikan pahala ganjaran di sisi Allah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehinggakan apa yang kau letakkan di dalam mulut isteri kau, rezeki yang kau beri makan kepada isteri, juga dianggap sebagai amal yang baik. Apa yang kita beri makan kepada isteri, yang kita beri makan kepada anak-anak, nafkah-nafkah yang kita berikan itu juga dianggap sebagai amal saleh. Kenapa dianggap sebagai amal saleh? Dianggap sebagai amal saleh kerana kita memberikan manfaat kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita, itu satu. Yang kedua, kita sedang melaksanakan perintah Allah, iaitu dengan kita taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditunjukkan, faedah yang boleh kita ambil dalam riwayat inilah. Kemudian yang kedua, riwayat ni nak sebut yang saya sebut tadilah, iaitu apabila kita nak pergi bekerja, pakailah pakaian yang selayaknya. Pakailah pakaian selayaknya, bukan pakai pakaian yang sangat minima sehingga boleh mencemarkan maruah kita bersama. Okey. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya, iaitu riwayat 237. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn al-Fudail ibnu Muhammad ibn Fudail ibni Ghazwan an Mughirah an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi yaqul amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ay yas'ada shajarah fayatihi minha bi syai' fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah fadhahiku min humushati saqayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tadhakun la rijlu Abdullah athqalu fil mizan min Uhud. Ini hadis sanad dia sahih. Sanad dia hasan. Sahih sih. Okey, sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Ia juga riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la. Sanad dia sahih. Cuma sanad ni sanad Ummi Musa, yang mana dalam sanad ni ada Mughirah. Yang mana Mughirah ni dia tidak menyatakan dia dengar langsung daripada perawi Ummi Musa ni. Oleh kerana tu sanad ni dia ada problem sikit, tapi ada jalur-jalur yang lain yang menyokong hadis ni, maka hadis ni terangkatlah status dia. Okey, tak apa. Maksud hadis ni ataupun maksud riwayat ni, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Fudail bin Ghazwan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Mughirah, daripada Ummi Musa. Dia mengatakan, saya mendengar Ali salawatullahi alaihi berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk panjat pokok, untuk naik ke pokok. Okey. Fayatihi minha bi syai', supaya ya kita boleh supaya dia boleh membawakan sesuatu daripada pokok tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud ni panjat pokok, sahabat ternampaklah betih Abdullah bin Mas'ud ni. Fadhahiku, mereka ketawa, min humushati saqai. Mereka ketawa disebabkan oleh kerana kurusnya betih Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud ni menyebabkan sahabat yang nampak betih Abdullah bin Mas'ud ni terketawa. Bukan saja mereka nak kutuk Abdullah bin Mas'ud ni, tak. Tapi sebab nak tunjuk sahabat ni pun manusia juga. Nak tunjuk sahabat ni pun walaupun mereka dapat didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terketawa. Tak sengaja terketawa. Maka Nabi SAW sebut, mata dahakun. Nabi kata, kamu ketawa pasal apa? La rijlu Abdullah. Kaki Abdullah ni lebih berat daripada Bukit Uhud nanti di atas timbangan. Nanti di atas timbangan nanti lebih berat. Okey. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada riwayat ni? Pertama sekali, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar hadis ni macam sedikit keliru. Kan? Keliru sikitlah pasal apa? Hadis ni nak bagi tahu kita tentang keluar ke kebun. Apa kaitan hadis pertama tadi fahamlah. Dia nak pergi kebun taman, dia pakai baju yang sesuai untuk pergi ke kebun. Yang ni pula apa kaitan dengan keluar ke kebun? Wallahu a'lam, memang tak nampak jelas, tetapi ada kaitan, iaitu Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk ambilkan kepada Nabi kayu yang diambil daripada pokok arak untuk dibuat sugi. Untuk dibuat sugi. Jadi ini juga merupakan salah satu daripada lambang pekerjaan di zaman itu, iaitu menyediakan kayu sugi kepada orang-orang tertentu. Dan hadis ini bukanlah Abdullah bin Mas'ud jual, tak, dia tak jual, dia ambil untuk Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia merupakan sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Sebab tu Nabi suruh dia juga. Dia rapat dengan Nabi sehingga dia digelar sebagai sahibun na'lain. Orang yang menjaga sepatu Nabi. Orang yang menjaga capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abdullah bin Mas'ud ni, engkau ni diizinkan untuk masuk rumahku kalau langsir tirai itu dibuka. Maksudnya punyalah dia rapat dengan Nabi SAW. Tak payah Nabi panggil masuk. Kalau tirai itu terbuka, engkau boleh masuk, wahai Abdullah bin Mas'ud. Itulah kata Nabi kepada dia. Sehingga sebab itulah Abu Musa al-Ash'ari, apabila dia ni sampai daripada Yaman, kan, Abu Musa ni, Abdullah bin Qais ni, dia datang daripada Yaman. Jadi bila dia sampai daripada Yaman ke tempat yang dinamakan sebagai Madinah, dia tengok Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata apa? Dia kata, aku sampai daripada Yaman, aku tidak menganggap, melainkan aku rasa Abdullah bin Mas'ud ni adalah salah seorang daripada keluarga Nabi. Sebab likasrati dukhulihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia selalu masuk rumah Nabi. Jadi kami ingat dia adik-beradik, padahal bukan. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni di antara orang yang awal lah masuk Islam. Sehingga dia tu dianggap sebagai minas sabiqin al-awwalin, daripada golongan yang terawal masuk Islam. Baik. Jadi Nabi arahkan dia untuk panjat pokok, ambil kayu sugi. Dalam riwayat ini disebut ambil kayu sugi untuk Nabi. Ya. Jadi dia pun ambil. Dia naik pokok, para sahabat tengok betih dia. Jadi para sahabat ketawa.
Itulah Nabi sebut perkataan ni. Okey. Apa faedah yang boleh kita ambil daripada riwayat ni? Yang pertama, menceritakan riwayat ni ataupun hadis ni menceritakan tentang kelebihan sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kita pun tahulah Nabi SAW pernah memuji Abdullah bin Mas'ud dengan pelbagai pujian. Memang Nabi puji dia. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ni termasuk dalam kalangan sahabat yang pandai. Sebab itu ketika mana Omar radhiyallahu anhu memerintah Madinah, orang-orang Iraq minta request kepada Omar untuk hantar Abdullah bin Mas'ud. Omar tak bagi, tapi akhirnya setelah dipujuk-pujuk barulah Omar bagi, sehingga Omar sebut dalam satu perkataan yang masyhur. Kata Omar, aku telah mendahulukan kepentingan kamu. Kan? Aku telah mendahulukan kepentingan kamu berbanding kepentingan aku. Maksudnya kepentingan Omar tu, Omar nak Abdullah bin Mas'ud duduk di Madinah sebab dia ni pakar rujuk. Tapi sebab Iraq duk ni kan, duk selalu pujuk orang Iraq selalu pujuk, tak apalah bagilah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni ada kelebihan. Maka sebab itu, ya, Nabi SAW menyebutkan dia ni ada kedudukan dia. Kamu ketawa melihat dia. Kamu ketawa melihat kurusnya dia. Abdullah bin Mas'ud ni kurus. Kan? Betihnya kecil. Betihnya kecil. Sebab itu para sahabat ketawa bila tengok. Sahabat ketawa bila tengok tu kurus sangat. Nabi kata apa? Nabi kata, kurus tu hanya pada jasad. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Kita nak menyumbang untuk agama ni tak semestinya, ya, tak semestinya kita berbadan sesa. Kita nak berjuang untuk agama ni tak semestinya kita adalah golongan yang hebat-hebat. Sikit pun cukup. Kan? Sikit pun cukup untuk menjadikan kita ni berjuang untuk agama. Sebab kadang-kadang orang dia fikir, saya ni tak pandai lah ustaz, saya ni tak bijak. Tak semestinya. Orang-orang yang kurus pun boleh jadi pejuang. Dalam bidang masing-masing lah. Dalam bidang masing-masing lah. Maka sebab itu di kalangan para sahabat, kadar ilmunya tak sama. Ada di kalangan sahabat yang duduk sekejap je dengan Nabi SAW. Ada yang duduk lama. Jadi, masing-masing berperanan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Ada sahabat Nabi yang badui. Badui yang taklah sumbangan dia besar. Tapi Nabi sebut, aflaha in sadaq. Dia akan berjaya kalau dia cakap betul. Nak buat benda wajib je. Dia kata kalau dia cakap betul, dia jaga benda wajib, dia akan berjaya. Jadi, orang yang kurus ke, orang yang gemuk ke, orang yang kuat ke, orang yang lemah ke, kesemuanya ada ruang dan peluang. Sebab itu kata Imam Malik kan, Allah Ta'ala membedakan pahala ni sama macam dia bedakan rezeki. Ada orang dapat rezeki daripada perniagaan, ada orang dapat rezeki daripada uh, khidmat dia, ada orang dapat rezeki daripada ilmu dia. Maka begitu jugalah Allah membedakan pahala. Ada orang pahalanya datang melalui jalan sedekah, ada orang pahalanya datang melalui jalan salat, ada orang pahalanya datang melalui jalan jihad. Jadi pelbagai cara Allah Ta'ala nak bagi pahala pada orang. Jadi apa kelebihan yang ada pada Abdullah bin Mas'ud ni? Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud ni dia masuk Islam awal. Dia masuk Islam awal, dikatakan dia ni masuk Islam dalam kalangan 6 orang yang terawal. 6 orang yang terawal waktu tu dia menjaga kambing Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu dia apa? Jaga waktu tu Nabi SAW lalu ke sana. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad dia, dia kata, kuntu ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid. Dulu ni aku ni pernah jaga kambing Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Famarra bi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun lalu di kawasan aku jaga kambing tu. Dia kata, la gula, ya gulam, hal min laban? Wahai anak muda, ada susu tak? Dia kata, na'am. Walakinni mu'tamin.
Ada, tapi aku ni penjaga amanah. Ini bukan kambing aku jaga je. Kan? Qala fahal min syatin hail lam yanzu 'alaiha al-fahal. Ada tak kambing lain yang tidak disentuh oleh mana-mana kambing jantan? Maksudnya kambing yang tak beranak ah. Fa ataituhu bisyah fa masaha dar'aha. Maka Nabi SAW pun ketika dibawakan oleh Ibnu Mas'ud dengan kambing, Nabi pun usaplah dia punya kantung susu, lalu keluar susu. Jadi Nabi perah susu tu dan Nabi minum dan bagi Abu Bakar minum. Lepas tu Nabi kata pada kantung tu, berhenti. Maka berhenti. Maka berhenti. Maka Nabi SAW, dia pun terkejut lah. Lepas tu Nabi sebut dekat dia, engkau adalah orang yang ada ilmu dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ni orang yang awal masuk Islam. Disebut dalam riwayat Ibn Hibban, disebut dia kata apa? Laqad ra'aituni sadisa sittatin ala sittati ma ala dhahril ardi uh, sorry, ra'aituni sadisa sittatin ma ala dhahril ardi muslim ghairuna. Dia kata, aku melihat aku sebagai orang yang keenam masuk Islam dan tidak ada di atas muka bumi pada ketika itu Muslim selain daripada kamu. Nak bagi tahu dia orang yang terawal lah masuk Islam. Kan? Awal masuk Islam ni ada kelebihan ke? Ada lah. Solat awal pun ada kelebihan. Solat di awal waktu kan ada kelebihan. Takkan masuk Islam di awal-awal langsung tak ada kelebihan. As-sabiqun al-awwalun dipanggil. Golongan yang awal. Dia ni termasuk dalam orang yang pernah terlibat dalam peperangan Badar. Tu. Ibnu Mas'ud terlibat dalam peperangan Badar. Bila dia terlibat dalam perang Badar, janji syurga ada kat dia. Janji syurga ada pada dia dan sebelum daripada dia terlibat dalam peperangan Badar, dia terlibat juga dalam peristiwa hijrah. 2 kali pergi hijrah lah. Hijrah ke Habasyah dia pergi, hijrah ke Madinah pun dia terlibat. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebab itu Nabi puji dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bila tengok para sahabat mentertawakan, kan? Mentertawakan Abdullah bin Mas'ud, Nabi terus tegur. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW tak suka benda-benda yang tak berfaedah disebutkan kepada orang-orang yang baik ni. Supaya jangan diperlekehkan semangat dia. Dia orang bagus, dia orang yang ada jasa. Cuma jasad dia kurus. Jangan pergi pelekehkan dia sampai jatuh semangat dia. Maka Nabi terus tegur para sahabat, kamu ketawa apa? Kamu ketawa apa? Kamu nak ketawa sebab dia kurus? Itulah maksud Nabi. Kamu ketawa apa? Kamu nak ketawa sebab dia kurus ke? Kaki dia yang kurus tu, kaki dia yang kecil tu, lebih berat di sisi Allah di atas timbangan daripada Bukit Uhud. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kita di akhir hidup kita ni, kita akan dihisap. Sebelum daripada masuk syurga, orang-orang Islam ni, sebelum daripada masuk syurga ataupun masuk neraka akan dihisap. Maka adanya mizan, adanya timbangan. Dan kita ahli sunnah wal jamaah kena percaya benda ni. Ia termasuk dalam rukun beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat adalah satu kewajipan. Tak boleh ada syak. Siapa yang syak, hari kiamat ni ada ke tidak entah? Macam tak apa nak yakin je, maka iman dia tidak sah. Kerana apa? Kerana bila dia tak percaya, dia ragu dengan hari kiamat, maka dia ragu dengan syurga. Dia ragu dengan neraka. Dia ragu dengan timbangan. Dia ragu dengan hisab. Dia ragu dengan mahsyar. Dia ragu dengan titian sirat. Banyak benda yang termasuk. Kerana semua benda tu termasuk dalam keimanan pada hari akhirat. Kerana semua benda tu ada pada hari akhirat. Timbangannya, titian siratnya, syurganya, nerakanya, padang mahsyarnya. Itu semua berlaku pada hari akhirat. Jadi kalau siapa yang ragu, maka dia akan ragu semua benda-benda ni. Sedangkan ia disebut dalam dalil yang qat'i. Disebut dalam dalil yang qat'i yang tidak ada dakwa-dakwi. Tak boleh nak berbeza pandangan pula masalah ni. Tak boleh nak berbeza pandangan dalam masalah syurga tu ada ke tak ada. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama
dalam bab-bab yang orang kata apa? Cabang. Dalam bab yang cabang. Contohnya naungan yang Allah Ta'ala sebut di padang mahsyar tu, naungan apa? Naungan arasy Allah ke ataupun naungan lain? Yang tu khilaf. Tapi tetap mereka mengakui adanya naungan. Mereka tidak ragu ada. Mereka tidak ragu adanya mahsyar nanti. Mereka tidak ragu adanya syurga. Mereka tidak ragu adanya neraka. Tapi kalau satu orang dia ragu, neraka dengan syurga ni betul-betul ada ke nanti? Ke ragu-ragu? Dia tak boleh beri, tak boleh, tak sah iman dia. Maka sebab tu kena hati-hati. Sebab tu kekufuran ni, dia bukan semestinya kufur dari sudut menafikan. Dia juga termasuk syak pada sesuatu. Tak begitu yakin. Kerana keimanan tu apa dia? At-tasdiqu bil qalb. Rukun pertama iman tu membenarkan dengan jiwa. Benarkan dulu. Percaya dulu. Tak boleh ada ragu-ragu. Wal iqraru bil lisan. Barulah dia mengucap dengan perkataan dia. Wal amalu bil arkan. Kemudian barulah dia beramal. Untuk membuktikan dia itu benar-benar orang yang beriman. Okey. Maksudnya ada timbangan amal. Cuma adalah golongan yang dikecualikan. Golongan-golongan yang istimewa. Yang masuk syurga tanpa hisap. Tetapi secara keseluruhannya, manusia ni memang akan ditimbang. Ya, amalan dia. Okey. Cuma, para ulama berbeza pendapat. Adakah orang-orang yang dikafirkan ataupun orang-orang yang hidup dalam dunia ni kafir, adakah dia ni dihisap di hari kiamat ataupun tidak? Okey. Yang ni berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Setelah mereka percaya adanya hisab, adanya timbangan amal, tetapi mereka berbeza pendapat dari sudut orang kafir perlu dihisab ataupun tidak. Okay. Kena faham dulu. Pertama, kita orang yang beriman wajib percaya adanya hisab di hari kiamat, adanya timbangan di hari kiamat. Cuma dikecualikan sebahagian orang. Cuma adakah orang kafir juga akan ditimbang dan dihisab ataupun bagaimana? Ulama berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat. Ada dua pendapat di sini. Ada yang kata mereka tidak dihisab orang kafir ni. Yang dihisab, yang ditimbang amalan orang Muslim. Tapi orang kafir tak perlu. Kerana amalan mereka semuanya gugur. Jadi tidak ada faedah untuk ditimbang dan juga dihisab. Pandangan yang kedua kata tak, mereka dihisab. Bukan amalan mereka semuanya batil ke? Ada hikmahnya bila Allah Ta'ala hisab mereka dan ada faedahnya bila Allah Ta'ala timbang amalan mereka. Iaitu untuk menunjukkan kepada mereka amalan mereka supaya mereka nampak dan supaya Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka keadilan Allah Azza wa Jal. Jadi, pendapat yang tepat dalam masalah ni ialah pendapat yang kedua ni lah. Iaitu, amalan mereka juga akan dihisab dan akan ditimbang. Untuk apa ditimbang? Untuk menegakkan hujah. Ni, kamu tengok amalan kamu ni. Ni amalan kamu yang kamu amal dalam dunia ni. Semuanya tak ada guna kerana tidak ada iman. Dosa-dosa kamu tetap dianggap sebagai dosa. Amal saleh kamu tidak dikira kerana tak ada iman. Dan letak di kantung apa ni, timbangan, lalu ditimbang. Dan sebagai sebuah, kita panggil apa, timbangan itu sebagai satu proses untuk menjadikan mereka itu malu dengan diri mereka sendiri. Dan mereka ni walaupun mereka kafir, walaupun mereka tidak Islam, adakah mereka ini dituntut untuk melaksanakan hukum Islam? Majoriti ulama kata ya. Orang kafir ni kalau dia buat benda haram di sisi orang Islam, adakah dia berdosa? Contohlah, kita nak masuk bulan Ramadan. Orang-orang yang bukan Islam tak puasa. Orang Islam puasa. Orang Islam yang tak puasa tu, adakah sebenarnya mereka dituntut untuk berpuasa? Ya, sebenarnya mereka dituntut untuk berpuasa. Tetapi, mereka tak puasa sebab apa? Sebab mereka tak Islam. Adakah mereka akan dipertanggungjawabkan? Ya, akan dipertanggungjawabkan. Kerana orang Islam dituntut untuk melakukan hukum-hukum Islam
orang bukan Islam pun sama. Sebab itu kita tak boleh bantu orang bukan Islam untuk buat benda yang maksiat di sisi kita. Katalah orang bukan Islam minta kita belikan nombor judi dia. Kalau kira dia bukan Islam, boleh ke dia berjudi? Oh, akal kita kata boleh kot. Dia bukan Islam. Yang tak boleh berjudi orang Islam. Tak. Kita tak boleh bantu. Sebab judi itu tak boleh sebenarnya pada dia. Kerana pada kita pun tak boleh. Ya, sebab tu kita tak boleh bantu dia. Dia tak solat. Bersalah ke dia bila tak solat? Salah. Dia tak solat tu bersalah. Dah kenapa pemerintah tak ambil tindakan dia tak solat? Kerana dia telah buat satu kesalahan yang besar di sisi kita. Iaitu dia tak terima Islam. Itu lagi besar. Jadi, sebab tu kita tak tuntut lah. Dan Islam membenarkan kebebasan beragama ni. Kan? Dia bolehlah beramal dengan ajaran agama dia. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya, adanya timbangan yang kedua. Yang ketiganya adalah amal saleh ataupun orang yang ditimbang tu. Yang ditimbang di padang mahsyar nanti ni, amal saleh ke ataupun orang ataupun buku catatan, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata yang ditimbang tu amalan. Amalan yang ditimbang bukannya orang. Ada yang sebut begitu. Ya. Amalan tu sendiri akan ditimbang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi kata ada dua kalimah. Yang mana kalimah ini khafifatan, habibatan ila rahman. Tuhan suka. Khafifatan ala lisan. Ringan di lidah untuk disebutkan. Thaqilatan fil mizan. Berat di timbangan amalan. Apa dia? Amalan tu sendirilah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. So dalam riwayat ni menunjukkan yang ditimbang tu amalan. Ada riwayat lain yang menyebutkan timbangan yang ditimbang betul-betul itu adalah suhuf, adalah lembaran-lembaran tulisan yang ditulis oleh malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya ialah hadisul bitaqah. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut dalam riwayat tu, Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Ataupun Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala al-khalaiqi yawmal qiyam. Nabi akan pilih satu orang daripada kalangan umat aku ni. Nabi akan pilih, Nabi akan letakkan dia di hadapan semua makhluk lain di hari kiamat nanti. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Kullu sijillin mislu maddil basar. Kemudian apabila Allah Ta'ala dah pilih dia, Allah Ta'ala bentangkan di hadapan dia setiap daripada amalan jahat dia tu yang ditulis oleh malaikat, malaikat bentangkan dia. Apa ni amalan jahat dia? 99 buah. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada amalan jahat tu yang ditulis dalam buku tu ada 99 buah. Satu buah daripadanya, maksudnya setiap daripada satu buah buku tu luahnya seluah mata memandang. Besar tu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut kat dia. Faqala Allah, hal tunkiru min hadha syai'a? Azalamaka katabatil hafizun. Adakah kau nak ingkari apa-apa yang ada dalam catatan ini? Adakah kau nak kata malaikat yang menulis amalan ini telah melakukan kezaliman pada engkau? Dia kata tak ada. Afalaka uzur? Ada uzur tak buat dosa ni? Dia kata tak ada. Maka Tuhan kata uhdur waznak, bawa timbangan kamu.
Kan bawa timbangan, maka dibawa timbangan keluarlah satu perkataan la ilaha illallah, tauhid dia. Maka Tuhan arahkan supaya ditimbang dua-dua lembaran tu, lembaran baik dan lembaran jahat. Lembaran baik kecil je, bitaqah je, la ilaha illallah je ada. Lepas tu lembaran yang jahat ada 99 buah. Setiap daripada satunya saiznya seluas mata memandang. Maka sebab itu dia kata pada Tuhan, dia kata, ya Rab, ma hadhil bitaqah ma'a hadhil bisijillat. Bagaimana nak timbang satu kad ni dengan satu lembaran kecil dengan 99 buah yang besar ni? Maka Allah Subhanahu wa taala kata, biarkan, fa innahu la zulma alayka al-yawm. Timbang aja, kerana tidak ada kezaliman pada hari ini ke atas mana-mana orang pun. Kau tak akan dizalimi hari ini. Maka ditimbang. Bila timbang, fatashati sijilat wa thaqulatil bitaqah. Bila ditimbang aja, yang amalan jahat yang banyak-banyak tu terangkat. Bitaqah kecil tu jadi berat. Fala yathqul ma'asmillahi syai'. Yang mana tak ada siapa pun yang boleh menandingi beratnya kalimah Allah Azza wa Jalla. Hadis ni ada macam-macam tafsiran lah. Ada yang kata dia bertaubat dekat-dekat dia nak mati tu, masuk Islam dekat-dekat nak mati, maka semua amalan jahat itu walaupun banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kata bukan masuk Islam tapi bertaubat dengan taubat nasuha, cuma tak sempat nak buat amal baik. Ada yang kata orang ni Allah Taala memang nak ampunkan dia. Kerana mengampunkan orang yang berdosa ni merupakan hak Allah. Mengazab orang yang berdosa keadilan Allah. Mengampunkan orang yang berdosa adalah kemuliaan daripada Allah dan kurnia daripada Allah. Jadi macam-macam tafsiran lah. Cuma nak bagi tahu yang ditimbang tu lembaran. Ada riwayat yang sebut, ada riwayat yang mengisyaratkan yang ditimbang tu adalah orang tu sendiri. Bukannya amalan dia, bukannya lembaran catatan amalan dia, tapi orang tu sendiri berdasarkan kepada riwayat yang kita baca ni. Yang mana Nabi sebut dalam riwayat ni senang je. Nabi kata la rijlu Abdillah athqalu indallah athqalu fil mizan indallah min Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud ni lebih berat di sisi Allah di atas timbangan nanti berbanding Bukit Uhud. Bukit Uhud pun tak seberat itu. Kan dalam riwayat yang lain disebutkan uh, yang mana dalam riwayat tu, riwayat Bukhari disebut akan dibawa nanti di hari kiamat orang yang badan dia gemuk. Tapi bila ditimbang di atas amalan, dia taklah lebih berat daripada berat nyamuk. Kerana apa? Tak ada amalan. Dia tu sendiri tak berat sebab amalan dia tak ada. Pendapat yang tepat wallahu a'lam, kesemuanya ini akan ditimbang berdasarkan kepada ketentuan Allah dan kehendak Allah. Jadi sebab itu Nabi sebut kat dia, Nabi sebut kat para sahabat, dia punya kaki ni berat. Sebab apa? Sebab sumbangan dia kepada agama. Sumbangan dia kepada Islam. Sumbangan dia kepada agama satu, sumbangan dia kepada Islam. Okey. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. Ataupun bab yang berikutnya, bab 120. Bab al-muslim mir'atu akhi. Bab pada membicarakan seorang muslim itu ialah cerminan kepada saudara muslimnya yang lain. Sekejap Okey. Bab ni nak tunjuk kepada kita tentang peranan seorang muslim kepada muslimnya yang lain. Ya. Maksudnya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kat kita, kita bila berkawan dengan seorang muslim yang lain, bukanlah kita terlepas daripada tanggungjawab untuk melaksanakan kerja amar makruf dan nahi munkar, tapi kita ada tanggungjawab kita. Okey, kita tengok. Al-Imam Al-Bukhari berkata, hadis nombor 238. Haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Khalid ibn Humaid an Khalid bin Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Abi Rafi' an Abi Hurairah qala
al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Yang bermaksud hadis ni hadis hasan, sanad dia hasan. Baik. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Asbaq telah menyampaikan kepada kami. Ya. Hmm. Asbaq telah menyampaikan kepada kami, dia kata Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepada saya. Dia berkata Khalid bin Humaid telah mengkhabarkan kepada saya daripada Khalid bin Yazid, daripada Sulaiman bin Rashid, daripada Abdullah bin Abi Rafi', daripada Abi Hurairah katanya, al-mu'minu, Abu Hurairah kata al-mu'minu, sifat orang mukmin tu mir'atu akhi. Mir'atu akhi. Orang mukmin tu cerminan bagi saudara Islamnya yang lain. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Apabila dia melihat sesuatu aib yang ada pada saudara seislamnya, maka dia akan perbaiki. Abu Hurairah kata, dia ni ada tugas. Bila berkawan, tugas dia macam cermin. Apa tugas cermin? Pantulkan bayang seperti mana yang ada. Orang bila tengok cermin, dia nak tengok benda yang bagus ke yang tak bagus? Dia tengok benda yang bagus, dia senyum. Dia tengok benda yang tak bagus, dia perbaiki. Itu sifat orang tengok cermin. Jadi orang Muslim, bila dia tengok sahabat dia, kawan dia se-Islam yang lain, dia nampak ada benda bagus, dia senyum. Seronok lah kawan dia benda bagus, buat benda bagus, tunjukkan benda bagus, pamerkan benda bagus. Tapi kalau dia tengok sahabat se-Islam dia dok pamerkan benda yang tak baik, ya, dia tengok benda yang tak baik dok muncul, kan? Jadi dia akan bagi tahu kepada kawan dia tu. Dia kata, engkau ni ada benda yang tak baik, tolong perbaiki. Ya, tolong perbaiki. Itu tugas seorang sahabat. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kata, masalul jalisi salih. Perumpamaan orang yang duduk dengan kita, yang sahabat dengan kita ni yang baik, seperti mana orang yang jual misk. Orang yang jual kasturi. Kalau tak dapat calik kat badan kita bau kasturi pun, paling tidak kita dapat bau wangi. Dan Nabi beri perumpamaan orang yang jahat, sahabat yang jahat, ya, seperti orang yang tiup api untuk bakar logam. Kalau tak koyak baju pun, kan? Kalau tak koyak baju pun akan terkena bau asap tu. Akan terkena bau asap tersebut. Okey. Okey. Faedah yang boleh diambil daripada hadis ni ataupun daripada riwayat kata-kata Abu Hurairah ni ialah yang pertama, seorang Muslim patut menjadi sahabat yang baik dengan bagi tahu benda yang baik supaya dia teruskan, galakkan lagi, dan beritahu benda yang buruk untuk dinasihati. Dan orang yang dinasihati pula janganlah bitter pula bila orang duk tegur dia, kan? Bila kadang-kadang ada juga budaya ni, bila kena tegur je terus putus sahabat. Tu tak betul. Ya, tu tak betul. Yang betulnya bila sahabat kita tegur, bermakna kita ni mempunyai sahabat yang baik. Jadi kita teruskanlah berkawan. Tak payahlah kita putuskan persahabatan hanya kerana kita ditegur oleh sahabat. Itu tak betul. Sebab kadang-kadang ada jugalah sahabat-sahabat ni bersahabat, tapi bila kena tegur sikit, tengok kawan dia tegur benda yang tak elok, terus dia bitter, terus tak nak berkawan lagi. Ini benda yang tak betul lah. Maksudnya menunjukkan keegoan kita lah dalam berkawan. Bila kau ditegur oleh kawan, terus tak nak terima. Itu tak betul, kan? Nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Quran menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu kalau Nabi boleh ditegur, kamu lagi patutlah kena tegur. Jadi bila kita ditegur, kalau teguran tu kena, teguran tu betul, kan? Maka kita kena terima lah. Kita kena terima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan
ada faedah dan manfaat kuliah yang kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan lah. Ya. Baik, kita tengok kalau ada soalan ataupun uh, komentar ataupun kritikan, kita cuba untuk jawab lah, insyaAllah. Hmm. Okay. Mana tadi? Salam Prof. Waalaikumsalam. Rasanya ada ayat Al-Kahfi 49 yang menjelaskan orang mujrimin berkata, kita apa ni semua direkod, yang kecil yang besar. Makna amalan mereka juga direkod dan diperhatikan pada hari kiamat. Betul. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan dialog orang-orang yang jahat di akhirat nanti. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan? Orang-orang yang jahat akan berkata, ni kitab apa ni? Yang kecil yang besar semua direkodkan. Betul? Kan? Untuk apa direkodkan kalau bukan untuk ditimbang kan? Direkodkan tu betul. Ditimbang ke tidak? Khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang tepat, yang rajih ialah ia dihisap dan ditimbang di hari kiamat. Dan timbang tu sebenarnya adalah untuk menunjukkan rahmat Allah dan juga keadilan Allah. Jadi maksudnya kalau orang kafir tu pergi ke negeri akhirat, dihumban masuk dalam neraka, kalau tanpa timbangan, mungkin dia rasa tak adil. Tapi bila ditimbang, baru nampak, oh, aku buat benda ni, benda ni, benda ni. Hmm. Okey. Yang ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke berzikir atau selawat ketika dalam salat? Contohnya masa qiyam kita baca selawat atau selepas baca tasyahud kita berzikir. Dia begini. Salat ni ada tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW bacaan-bacaan tertentu. Waktu berdiri, kita disunatkan untuk membaca Al-Quran. Fatihah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Sewaktu tasyahud, lepas tasyahud, akhir kita disuruh untuk berzikir, untuk berselawat. Kemudian berdoa selepas daripada berselawat dan sebelum memberi salam. Jadi, tempat-tempat ni dikhususkan dan kita ikut ni kerana Nabi SAW sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Tetapi berselawat ke atas Nabi SAW sewaktu kita berdiri bukanlah sesuatu yang ditunjukkan di dalam hadis. Cuma para ulama menyebutkan kalau kita terdengar nama Nabi disebutkan sewaktu kita sedang salat, yang ni ulama berbeza pendapat. Katalah kata imam baca ayat yang ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba kita dengar imam baca, adakah kita disunatkan untuk berselawat? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Mazhab Maliki kata tak mengapa, boleh. Tetapi Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi dia kata tak boleh, batal solat. Jadi dalam isu ni saya cenderung pada mazhab Syafi'i lah kerana ada sebab untuk kita mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW. Tapi kalau tiba-tiba secara tidak semena-mena, seeloknya kita letakkan selawat itu di tempatnya, iaitu ketika tasyahud akhir. Tetapi untuk berdiri, banyakkan membaca surah-surah daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi itulah saja yang boleh saya sampaikan pada um, hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih pada Global Ihsan, Kak Majini, Dr. Azmi, Ustaz Reza dan semua tim-tim Global Ihsan. Terima kasih pada semua yang hadir. Moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.